Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, jadi Alhamdulillah minggu ni kita akan sambungkan lagi pengajian kita untuk bahasa Arab darjah 4. Kita akan masuk tajuk baru hari ini. InsyaAllah kita akan masuk tajuk fi'il. Bukan fi'il, fi'lu, perbuatan. Okey. Sebelum ini kita di dalam bab dhamair. Jadi kita dah habis bab tu. Kalau ada yang mana tak faham lagi boleh PM Ustaz, boleh tanya Ustaz sendiri. Dan seterusnya kita akan masuk bab fi'lu lah. Ini apa dia? Maksud perbuatan. Okey. Sekarang ni Ustaz nak murid Ustaz yang Ustaz sayangi lah ni untuk buka muka surat 33. Kita buka surat 33, kita mulakan dengan bab fi'lu ni. Okey. Dekat muka surat 33 ni, dekat bawah tu dia tulis istami' mantiq. Maksudnya kamu dengar dan sebutlah. Kiranya bila Ustaz cakap ni kamu sebut sendiri-sendirilah kan. Kamu jerit kuat-kuat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi yang pertama sekali dia ada 3 bahagian. Yang pertama ialah ada bahagian fil fasli, iaitu di dalam kelas. Yang kedua fil baiti, di dalam rumah. Dan juga yang ketiga fil mal'am, di tempat bermain lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi sekarang ni Ustaz nak kita buka kepada muka surat 34 lah. Yang 33 tu pendahuluan je, tak ada penting mana sangat pun. Okey, baik, kita masuk ke muka surat 34 sekarang ni. Di atas sekali dia tulis fil fasli, di dalam kelas. Okey, baiklah. Sama juga arahan yang diberikan, iaitu kamu kena dengar dan juga sebutlah apa yang Ustaz cakap kat kamu ni. Okey. Di sini dia telah meletakkan 6 kalimah. 6 kalimah, iaitu yang pertamanya salin lah. Kamu salin makna dia. Okey. Sebab takut nanti kamu lupa. Yang pertama ialah qara'a. Qara'a ni maksud dia baca. Qara'a, baca. Okey. Yang kedua ialah rasama. Rasama ni apa? Rasama ni melukis. Rasama melukis. Kamu tulis bawah tu melukis. Yang ketiga, kataba. Kataba ni apa dia? Kataba ni menulis. Menulis. Okey. Lepas kamu dah tulis yang ketiga, kita pergi budak yang keempat, iaitu sami'a. Sami'a ni maksud dia mendengar. Dengar. Dengar Ustaz cakap ni, kamu tengah sami'a. Kamu tengah dengar. Yang kelima ialah nazara. Nazara ni apa dia? Melihat. Itu dia. Melihat. Dan yang terakhir sekali ialah darasa. Darasa ni apa? Yang kita buat ni lah, iaitu belajar. Okey. Kenapa dia bagi semua ni dekat di dalam dia tu kalimah-kalimah ni, baca, lukis, menulis ni semua dekat dalam kelas, dekat fil fasli? Sebab semua ini berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas. Dalam kelas kita kena baca, dalam kelas kita kena lukis, dalam kelas kita kena menulis, kita kena melihat, dengar dan belajar, kan? Jadi Ustaz nak kamu tulis makna bawah tu. Qara'a, baca, rasama, lukis, kataba, menulis. Buat lagu tu. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 35, iaitu di atas tu dia tulis iqra. Dia tulis iqra. Iqra daripada perkataan qara'a. Maksud dia kita kena baca. Okey. Ustaz nak bila Ustaz baca ni kamu ikut dan kamu tulis makna dia. Okey? Kamu tulis makna dia supaya lepas ni kamu tahu ayat ni maksud dia apa. Ayat ni maksud dia apa. Okey. Ayat yang pertama ialah qara'a Muhammadun fil fasli. Maksud dia apa? Qara'a Muhammad. Muhammad membaca di dalam kelas. Senang je. Qara'a Muhammad fil fasli. Baca
Muhammad baca dalam kelas. Kalau contoh ustaz nak tukar nama ustaz, qara'a Ikram fil fasli. Senang. Nama kamu Sulaiman, qara'a Sulaiman fil fasli. Macam tu. Maksud dia apa? Sulaiman membaca dalam kelas. Tulis itu. Yang kedua, at-tilmizatu istami'at ila syarhil mudarrisah. Maksud dia apa? At-tilmizah, pelajar. At-tilmizah, pelajar perempuan, mendengar guru bersyarah. Istami'an ila syarhil mudarrisah. Kamu tulis. Pelajar mendengar guru bersyarah. Kenapa ustaz kata pelajar perempuan? Sebab dia ada ta marbutah. Jadi dia perempuan. Okey, pelajar mendengar guru bersyarah. Bersyarah ni apa? Mengajar lah. Kamu dengar ustaz mengajar ni. Kalau kamu lelaki, at-tilmiz istami'at ila syarhil mudarrisah. Macam tu. Yang ketiga, okey dah tulis tadi. Pelajar mendengar guru membaca. Okey. Hidung. Yang ketiga, nazara Abu Bakrin at-tuyur minan nafizah. Apa dia ni? Macam panjang je ustaz. Saya tak faham lah. Sabar ustaz. Nazara Abu Bakar. Abu Bakar melihat at-tuyur. At-tuyur ni apa? Burung-burung. Minan nafizah. Di nafizah tingkap. Maksudnya ayat dia dekat sini dia nak habaq pula dah. Dia nak bagi tahu, maaflah kalau yang tak faham tu, sebab ustaz orang Kedah, jadi ustaz tak apa reti nak cakap Kuala Lumpur lah. Ustaz cubalah sikit-sikit ya. Abu Bakar melihat burung-burung di tingkap. Maksud dia Abu Bakar dia melihat burung-burung di tingkap. Nazara Abu Bakri al-tuyur minan nafizah. Itu yang ketiga. Yang keempat, darasa urfan al-lughatul arabiyyah. Darasa apa dia? Darasa ialah belajar. Urfan ni bukan kalimah. Irfan. Nama dia Irfan. Kalau kamu nak tukar nama kamu boleh. Darasa Ikram al-lughatul arabiyyah. Ikram belajar bahasa Arab. Ni Irfan belajar bahasa Arab. Kan senang macam tu. Jadi kamu tulis makna dia apa? Irfan belajar bahasa Arab. Darasa belajar Irfan bahasa Arab. Okey, yang keempat. Ayat yang keempat di sini, maaf ustaz. 1 2 3 4. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima ialah at-tilmizu kataba al-mulahadhah. Pelajar lelaki itu, sebab apa lelaki? Sebab dia tak ada ta marbutah. Kalau dia tak ada ta marbutah, bermaksud dia adalah lelaki. Jadi pelajar lelaki itu kataba, menulis, al-mulahazah, nota. Jadi tulis makna di situ, pelajar itu menulis, pelajar lelaki itu menulis nota. Yang keenam ialah rasama Khusairi surata sayyaratin. Maksudnya Khusairi ni dia sedang melukis gambar kereta. Rasama, melukis. Khusairi, surah, gambar. Sayyaratin, kereta. Jadi kamu tulis kat situ untuk senang-senang. Khusairi. Ikutlah, Khusairi boleh, Khusairi boleh. Sedang melukis gambar kereta. Okey. Jadi siap di sini untuk bahagian fil fasli. Al-fi'lu fil fasli kita dah settle. Seterusnya kita pergi pula ke muka surat 36. Nanti kita akan sentuh lah nanti. Okey, kita pergi ke muka surat 37.
Iaitu fil baiti. Fil baiti ni apa dia? Di rumah. Di rumah. Jadi apabila dia kata dekat rumah, jadi ayat-ayat yang diberikan, yang akan diberikan, yang akan Ustaz baca ni, dia ada kaitan dengan pekerjaan di dalam rumah. Okey. Baik. Macam sama juga Ustaz baca, kamu ikut. Lepas tu tulis dekat bawah tu dia punya makna pandai. Jadi yang pertama sekali ialah nama. Nama, bukan nama. Bukan nama saya Ikram, bukan. Nama. Maksud dia tidur. Nama tidur. Yang kedua ialah syariba. Syariba ni apa Ustaz? Syariba ni macam jenama Facebook ya? Bukan. Bukan. Syariba ni maksud dia minum. Minum. Nanti bolehlah kalau kamu dekat rumah tu kan, kamu nak pergi minum air, kamu habaq kat mak kamu. Mama. Syariba. Nak minum, kata nak minum. Okey. Yang ketiga ialah masaha. Masaha ni apa dia? Masaha ni dia satu perkataan yang jarang juga kita nak jumpa. Masaha ni maksud dia menyapu. So kalau kat rumah tu dia menyapu lah kan, menyapu. Yang keempat ialah akala. Ni semua orang suka. Maksud dia ialah makan. Siapa je tak suka makan? Semua suka makan. Yang kelima, iaitu yang terakhir, ialah tabakha, yang bermaksud masak. Jadi semua perbuatan ni, semua yang ada di rumah, tidur di rumah, minum di rumah, makan di rumah, masak di rumah, sapu sampah di rumah. Jadi semuanya berkaitan dengan rumahku. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 38. Iqra. Kita baca sikitlah. Kamu tulis makna ya. Yang pertama, nama akhi ala arikatin. Maksud dia apa? Nama saya akhi. Bukan. Nama akhi ala arikatin. Akhi, abang saya, nama tidur, ala atas, arikatin sofa. Jadi kamu tulis abang saya tidur atas sofa. Yang pertama. Yang kedua ialah syariba jaddi asyaya. Asyaya maksudnya atuk saya minum teh. Syariba tu minum. Jadi atuk saya. Atuk saya. Okey. Syariba jaddi asyaya. Syaya ni syai. Teh. Jadi atuk saya minum teh. Atuk saya minum teh. Yang ketiga, tulis kat atas tu. Atuk saya minum teh. Yang ketiga ialah akala abi al-aruzza. Maksud dia apa? Akala abi, ayah saya makan aruzza, nasi. Ayah saya makan nasi. Semua ayah makan nasi kan? Ayah saya makan nasi. Yang keempat, masahat ukhti as-sahna. Maksud dia pun ni ustaz, ni macam susah aja. Sebelum ni syaribah akala senang lah. Ni masahat apa dia kan? Ni masahat ni ukhti, iaitu kakak saya mengelap. As-sahna, pinggan. Dia macam penggunaan ayat tu mengelap untuk pinggan. Walaupun makna dia sebenarnya menyapu kan. Tapi takkanlah kita nak kata kakak saya menyapu pinggan kan. Macam tak kena lah kan kalau kakak saya menyapu pinggan. Melainkan kalau dia cakap kakak saya menyapu sampah. Jadi dia tukarkan supaya kakak saya mengelap pinggan. Mengelap pinggan macam biasa. Tulis itu kakak saya mengelap pinggan. Dan yang kelima ialah tabakhat ummi ad-dajaja al-mashwiya. Apa dia ni ustaz? Maksud dia ialah tabakhat, memasak, ummi, mak saya, ad-dajaja, ayam, al-mashwiya, bukan ayam mashwi, ayam panggang. Rupa-rupanya yang kita duduk cari ayam mashwi, duduk makan ayam mashwi tu, dia menggunakan kalimah Arab. Okey. Jadi
Kalau nak kira maksud dia yang sebenar ialah tabakhat memasak mak saya ayam panggang. Jadi macam tak kena. Jadi terringkaskan semua ni, tabakhat ummi ad-dajajah al-mashwiyah, mak saya memasak ayam panggang. Cakap macam tu, mak saya memasak ayam panggang. Okey. Jadi selesailah bab fil baiti, fi'lu fil baiti, perbuatan di dalam rumahku. Jadi dah settle. Jadi apa yang ustaz nak kamu buat sekarang ni ialah ustaz nak kamu buka muka surat 36 dan juga 38. Ustaz nak kamu buat video. Kamu menghafal kalimah tersebut dengan cara yang paling kreatif. Okey? Kamu nak buat macam ustaz mengajar pun tak ada masalah. So kamu buat macam tu, dan lepas tu kamu hantar dekat ustaz lah, supaya ustaz boleh buat saya makan. Okey? Yang kata kamu ni hafal. Sebab apa, kamu nak exam dah. Bila nak exam, benda ni semua akan masuk dalam exam. Jadi muka surat 36 dan juga 38. 38 tu dekat mana? Dekat bawah tu. Akala masaha syariba nama tabakha. Jadi ustaz nak kamu buat video, kamu bagi tahu perkataan tersebut berserta makna. Contoh dia fi'lu fil fasli, perbuatan di dalam kelas. Darasa, apa dia? Darasa, belajar. Nazara, melihat. Kataba, menulis. Sami'a, mendengar. Rasama, kamu buat macam tu. Ikutlah kalau cara kreativiti masing-masing. Lepas tu hantar dekat ustaz. Okey? Jadi ustaz rasa setakat itu saja. Salah silap, ustaz minta maaf atas kesilapan dalam mengajar. Jadi InsyaAllah setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Apa-apa boleh PM ustaz, boleh personal message ustaz sendiri. Jadi InsyaAllah kalau berkelapangan nanti kita akan buat Google Meet lah. Kita akan buat Google Meet, kita akan ni lah, belajar melalui Google Meet pula. Okey, sekian daripada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.